Macam ni ya, nanti ambil masa explore channel saya tu. Cuma saya bagi sikit guide lah kat sini ya. Sebenarnya apabila kita buat nafi isbat, sebenarnya kita tak akan mengantuk. Memang tak akan mengantuk. Sebab seronoknya kita duk berzikir. Memang kita tak akan mengantuk. Tu saya pelik macam mana sahabat buat tu, sahabat boleh mengantuk. Sebab mungkin suasana hati yang menyebabkan kita ni rasa mengantuk ataupun macam mana. Saya pun duduk terfikir juga macam mana sahabat boleh mengantuk. Kita nak buat nafi isbat ni kan, kita nak menafikan tiada Tuhan selain Allah kan. Kita kena lafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati. Hadirkan Allah, 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 Allah bagi serentak. Bibir kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dalam masa yang sama hadirkan Allah, 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 Allah sehingga dua tu bertindih. Maksudnya by the time mulut kita menyebut la ilaha illallah, hati kita sebut Allah. So dia akan jadi serentak. Bila serentak sampai kita akan jadi zauk. Jadi kena betulkan cara zikir. Pertama, biasalah kita nak zikir seelok-eloknya. Kalau boleh berwuduk lah kan. Tapi kalau dalam keadaan biasa pun boleh. Tapi kalau kita buat lepas solat pun memang kita ada wuduk kan. Bila nak buat, baca auzubillah, istighfar banyak-banyak. Lepas tu bacalah Fatihah sedekah untuk diri sendiri, bacalah ayat kursi, bacalah Fatihah 3 ayat kursi tu kan. Kemudian niatkan dalam diri kita, sahaja aku khatamkan zikir ini ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Kemudian bawalah zikir nafi isbat kan. La ilaha illallah, la ilaha. Memang kita akan seronok sangat kan. Kalau kita dah masa tu kita dah dibuka hijab, memang kita akan nampak cantik sangat macam apa yang SB dah nampak kan. Cuma SB nak berkongsi sikit, dia semua ni dia bergantung kepada keberadaan kita pada masa tu. Masa kita bawa zikir nafi isbat tu, kita berada di alam mana? Rohani kita berada di alam mana? Adakah kita telah pun menempuh kesedaran ataupun kita belum sedar lagi? Kan? Ataupun kita masih berada di alam jasad kita lagi. Kita tak sedar pun pasal rohani kita. Kalau kita tak sedar pun pasal rohani kita zikir pun memang dia datanglah mengantuk. Dia datang malas, dia rasa tak seronok, dia rasa sebab kita buat tu bukan dengan kehendak kita. Sebab kita paksa-paksa diri kita. Sebab kita buat tu dengan rasa memang aku paksalah diri aku, memang akan datang mengantuk. Jadi jika sebenarnya sahabat sendiri yang boleh bagi tahu, yang lebih tahu keadaan diri rohani sahabat macam mana. SB tak tahu. Sebab yang mengalaminya adalah sahabat kan. Jadi sahabat kena kenal pasti keberadaan rohani sahabat kat mana. Kalau sahabat sekarang berada dalam proses awal penyucian, memang perkara mengantuk, rasa malas, rasa tak seronok, rasa paksa diri, rasa tak happy, memang semua tu sahabat akan tempuh. Itu adalah sebab diri kita ni masih terhijab yang banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak boleh mengata tak berusaha untuk mensucikan diri kita. Macam mana diri kita nak bersih? Macam kita buang air besar lah kan. Kalau kita tak basuh, nanti berbau bulat semualah kan. So kita kena bersihkan. Sama juga dengan rohani kita. Bila kita tahu rohani kita perlu dibersihkan, kita kena bersihkan lah. Macam kita buang air tadilah, kena kusuk, kena cebok, kena sabunkan bagi wangi kan. Macam tu lah. Jadi kalau kita ni berada di awal penyucian, kita kena pastikan sebelum apa-apa pun kita nak zikir nafi isbat ke, kita nak buat apa-apa sekalipun zikir, kita kena buat solat taubat dulu. Kita buat solat taubat dulu betul-betul, mengaku satu persatu dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu
memaafkan orang, minta maaf dengan orang. Dosa kecil kita kena istighfar tiap masa, istighfar tiap masa. Lepas tu tiap masa kena doa dengan Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta dengan Allah, ya Allah bantulah aku mengingatimu, bersyukur padamu dan memperelokkan ibadahku. Selalu cakap dengan Allah. Jadi peringkat awal pengujian, kita sebenarnya kalau nak bawa nafis sebab boleh, tapi kena settle yang asas dulu. Yang asas adalah solat taubat untuk buang dosa-dosa kita. Lepas tu istighfar untuk dosa-dosa kecil kita. Usaha diri kita jauhi maksiat. Usaha paksa diri kita berbuat baik. Usaha dalam diri kita amal ma'ruf nahi munkar lillahi ta'ala. Paksa diri kita walaupun kita tak suka. Inilah yang dipanggil sebagai mujahadah. Kemudian paksa diri kita untuk sentiasa bercakap dengan Allah. Contoh, pegang telefon cakap dengan Allah, pegang tangan isteri cakap dengan Allah. Ya Allah, kau bagi aku nikmat isteri, nikmat anak, keluarga, semua aku syukur ya Allah. Jadi setiap masa, baik kita suka, baik kita tak suka, kena bercakap dengan Allah. Lepas tu kena pupuk sangka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada semua takdir Allah pada diri kita. Bersangka baik kepada makhluk. Jadi semua sifat-sifat buruk kena buang. Semua sifat-sifat baik paksa amalkan. Jadi peringkat awal penyucian, benda tu memang terpaksa kita kena buat. Dan seboleh-bolehnya banyakkanlah sunat, solat sunat. Di samping istiqamah yang wajib, buatlah yang sunat kan. Buat juga puasa-puasa sunat kan. Paksa diri puasa sunat. Ikutlah 3 bulan ke 6 bulan ke selang sehari ke. At least buatlah hari-hari putih ke kan. Dia bergantung pada diri kita sebenarnya. Kalau kita nak sungguh-sungguh, memang kita akan buat sungguh. Sebab apa pun dia kena bermula daripada niat. Sebab tu SB kata, apa pun betulkan niat kita, pasang nekat dan tekad kita dan berbuatlah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni maha mengkabul mengikut niat kita. Jadi bila kita dah niat betul-betul, pasang nekat betul-betul, pasang tujuan kita Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan bergeraklah menuju Allah. Caranya seperti SB bagi tahu tadi. Apabila kita dah buat penyucian asas tadi, barulah kita akan rasa seronok. Sebab apa sebab kita dah dilatihkan dengan mengingati Allah. Tiap masa Wak Imah bawa kereta, Wak Imah pegang pen, Wak Imah tengah sapu rumah, lazimkan diri bercakap dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, apa? Bantu aku ingat engkau ya Allah, bantu aku ingat engkau ya Allah, aku nak engkau. Tak apa, panggil Allah, Allah, Allah. Amalkan zikir hati saja pun tak apa pada masa tu kan. Lepas tu bila hijab kita makin dibuka, kita masuk kepada alam malakut. Bila masuk ke alam malakut, sebenarnya Allah dah beri kita penampakan. Kita dah nampak macam SB nampak macam mana alam ini diciptakan. Allah dah tunjuk satu persatu. Kemudian Allah tunjuk penampakan kepada alam jabarut. Kita nampak penampakan malaikat, syurga, neraka kan, semua ditajalikan pada diri kita. Jadi apabila kita hijab kita semakin diangkat, maka pada masa itulah apabila kita bawa nafil isbat, memang terasa zauk sangat-sangat. Dan sekejap lagi SB send puisi yang masa SB zauk dengan masa SB zikir nafil isbat ni ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan niat suci sahabat dan semua sahabat-sahabat kita dan semua orang lah, kaum keluarga kita dan seluruh umat untuk menuju dia. Amin.